الذي عبد الله عنه وبسند إليه قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حمد بن هلال بن أسد في كتابه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إذا اهتديتم سورة المائدة وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه ورواه أيضا ببعض مغايرة متنا وسندا قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم علت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في أول مسنده وهو مسند أبي بكر الصديق. Kitab yang ke-10 iaitu Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum ni dah bagi tahu kan apa makna musnad? Musnad dengan makna apa? Musnad Mana apa, Mat? Baca. Tak. Itu salah satu musnad. Musnad yang dikehendaki musnad maksudnya apa? Salah. Salah. Musnad mana apa? Belum bagi dah semua ni. Apa maksud sunan? Apa maksud musnad? Jamak dengan sunan. Ini ada jamak ni. Sunan. Baik, kemudiannya patutnya diberikan takrif apakah maksud musnad Apakah maksud musnad? Baik. Anda tulis takrif apakah maksud musnad? Pada ni dah tulis belum? Dah. Baik, musnad yang disebutkan di sini ialah dengan maksud tu musnad Imam Syafi'i tak bagi ke? Musnad Imam Syafi'i bagi. Tak, maksudnya musnad dia ada beberapa makna. Kalau musnad Abi Hanifah muradnya ialah marwiyat Abi Hanifah. Musnad Syafi'i maksudnya marwiyat Imam Syafi'i. Tapi musnad Imam Ahmad ni bukan maksud marwiyat Imam Ahmad. Itu maksudnya ialah kitab yang disusun mengikut sahabat. Ni takrif musnad. Al-musnadu kullu kitabin jumi'a fihi marwiyat sakit gini. Marwiyatu kulli sahabiyyin
ala hidah min ghairi nazar ila al-mawdu' alladhi yata'allaqu bihi al-hadith. Tulis dulu, sekejap lagi ana akan bagi baris terjemah. Min ghairi. InsyaAllah ya habibina. Khalas. Apa tu musnad? Kullu kitabin jumi'a fihi kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hidatin min ghairi an-nazari ila al-mawdu'i alladhi يتعلق به الحديث. InsyaAllah. Apa maksud dia? Musnad ialah tiap-tiap kitab yang dihimpun padanya riwayat-riwayat tiap-tiap sahabi, tiap-tiap sahabat ala hidah, di atas satu persatu. Di atas satu persatu. Min ghairi nazari, dengan tanpa tilik.
dengan tanpa tilik. Dengan tanpa tilik kepada maudhu' tajuk yang bersangkut paut dengannya oleh hadis. Ha? Dengannya tajuk yang bersangkut dengannya oleh hadis. InsyaAllah. Baik. Apa maksudnya musnad? Musnad ni dengan makna apa? Kitab yang disusun mengikut riwayat sahabat, tanpa menilik kepada tajuk. Tak ada istilah tajuk babu tahara, babu sah, tak ada. Ikut sahabat. Macam mana susunan dia? Emma susunan mengikut kepada keafdalan sahabat tersebut. Contohnya apa? Dia akan susun dulu. Pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar sebut segala hadis yang diriwayatkan mengikut jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar sampai habis. Kemudian Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Itu maksud musnad. Jadi akan keliling semua sahabat mengikut apa? Keafdalan sahabat, mengikut kata kata musannif, kacamata musannif tersebut. Ataupun susunan sahabat tu mengikut apa? Mengikut huruf hijaiyah. Faham tak? Huruf hijaiyah apa? Alif dulu. Sahabat yang nama dia Alif. Contoh apa Alif apa? Hamzah apa dia? Abu Bakar. Masalah tu, tapi kunyah. Ikutlah apa pun. Faham tak? Contohnya kitab Al-Isabah, kita ambil sahabat Ibn Hajar, dia susun sahabat ikut nama Alif Bata Sajim. Ataupun susun hadis daripada sahabat mengikut awal-awal masuk Islam. Siapa orang masuk Islam? Sampai pada sahabat yang akhir masuk Islam. InsyaAllah. Kalau musnad Imam Ahmad disusun mengikut afdalnya sahabat. InsyaAllah. Ada musnad Ahmad disusun mengikut afdalnya apa? Sahabat. Tanda Ahmad. Dengar gitu buat. Musnad Imam Ahmad disusun mengikut apa? Afdalnya sahabat. Sebab itu kita akan baca hadis yang pertama, hadis riwayat Sayyiduna wa Maulana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan akhir jilid 1, tengok akhir sekali adalah masuk pada bab musnad Sayyidina Ali bin Abi Talib. Oh, banyak tu. Jilid je Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, Musnad Osman. Musnad Ali dalam jilid yang kedua. Mengikut afdal. Afdal sahabat. Jadi apa dia yang pertama ni? Sayyidina Abu Bakar. Wa ba'dahu fal afdalu siddiqu. Wathani apa? Wal ba'dahu fal afdalu siddiqu. Wal afdalu tali wal afdalu tsani lahu al faruq. Kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Uthman ba'dahu, Sayyidina Uthman. Kaza Ali, Sayyidina Ali. Kemudian apa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Betul. Fasittatul baquna fal badri. Apa dia? 6 lagi yang apa daripada kalangan sahabat yang dijamin syurga. Juga cukup 10. Lepas tu dia sahabat-sahabat yang turun perang Badar, fal badri. Kemudian siapa lagi? Yang afdal. Sebelum tu perang Uhud. Kata Imam Ahmad Muhammad bin Ahmad Al-Askari, dia apa? Fa Uhudin, fa bai'atu ridwani, sairus sahabatul a'yani. Tu dia, perang Uhud, barulah bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan pokok. Pokok tu kat mana Nabi? Gana. Tak? Pokok bai'atul ridwan tu. Janji Aqabah. Di mana? Dalam Kenapa? Di Hudaybiyah tu. video kan? Ingat di Hudaybiyah tu. Ada dalam tuan. Hudaybiyah tapi tak ada dah. Si nama kerak pokok tu. Oh, dia mesti syirik. Takut syirik. Ini kerak pokok. InsyaAllah. Masuk ke kitab. Jadi untuk berkenaan dengan kitab Musnad Imam Ahmad ni, pertama nak hurai dulu musannif, kemudian masuk sikit tentang kitab. InsyaAllah kita cuba ringkaskan. Sebab ni kira mukadimah lah. Faham tak? Mukadimah lah baru mula kan. Kita yang mula semalam semarin. Tapi mak letih. Letih mandi. Baik. Berkenaan Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu,
dia Imam Ahmad pada mulanya, pada kecil dia, semua kita kenal Imam Ahmad dia apa? Allahumma salli sama dia sebagai imam mazhab 4 yang terakhir lah. Mazhab Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu sekarang ni di Saudi. Saudi lah. Nak di Saudi. Banyak belah Saudi tu. Kalau belah Asia banyak mazhab Syafi'i. Kalau belah India, Pakistan tu mazhab Hanafi. Mazhab Imam Malik dekat Maghrib. Maghrib tu belah-belah Nung. Bisa dengar ada Malikul Maghrib. Kat Fas tu, kota Fes tau. Morocco yang Maulana ni lah, Maulana ke siapa tu? Al-Hasani ni lah yang nak awal daripada Keturunan Saddam Hussein tu. Itulah yang baru ni yang Saigok Putih. Maulana Amin ke siapa ke tak kisahlah. Kebanyakan daripada kota kampung daripada tu, daripada kampung Fes. Lepas tu banyaknya Maliki. Setahu ada banyak daripada Maliki. Sebab Maghrib umumnya semua Maliki. Sebab tu semayang lepas tangan Sadan. Ala kulli hal, Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu pada mulanya, dia pada mula kecil-kecil dia wafat. Ayah dia wafat ketika masih lagi kanak-kanak. Maksud dia ni anak yatim. Ahmad radhiyallahu taala membesar dalam keadaan anak yatim. Ayah dia mati. Dan tengok macam mana mak dia jaga dia. Mak dia akan siap-siapkan dia, pakaikan dia cantik-cantik. Faham tak? Kemudian akan bawa pergi masjid untuk mendengar ceramah subuh. Bagi didikan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Itu didik dia awal. Dan Imam Ahmad pada mula umur 15 tahun dia dah mula mengaji ilmu hadis. Tak lama lah. Masa tu sebelum itu dia banyak ambil ilmu Quran dan sebagainya yang asas. Kemudian pada umur 15 tahun dia dah mula mengkaji ilmu hadis. Dan guru yang pertama sekali yang dia mengaji, kalau ikut kepada tahqiq Syekh Syu'ab Ar-Naud, menyebutkan awal sekali guru dia namanya adalah Husaim bin Bashir. Ini guru pertama dia, yang mana dia duduk dengan Husaim bin Bashir sehingga dapat menghafal daripada dia sebanyak 3,000 hadis. Sebab ketika itu kita kena tahu Imam Ahmad ni tak sempat dengan beberapa ulama. Imam Ahmad tak sempat dengan Imam Abu Hanifah, walal Imam Malik. Tak sempat. Banyak juga daripada kibar ulama yang mana Imam Ahmad tak sempat kerana dia lahir lewat. Ketika itu Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dia nak pergi jumpa dengan Al-Imam Al-Kabir Abdullah bin Mubarak. Nak pergi mengaji Imam Abdullah bin Mubarak. Kemudian Abdullah bin Mubarak keluar berjihad. Ketika itu dia pun stop, dia tak mengaji dengan Abdullah bin Mubarak. Kemudian dia pergi mengaji dengan Husaim bin Bashir. Sehingga menulis daripada Husaim bin Bashir saja 3,000 hadis. Sehingga orang tanya, hadis Husaim ada tak? Tanya Imam Ahmad. Bocah budak ni. Maksudnya apa? Habis segala riwayat guru ambil ke dia. Sampai dia meninggal dunia. Husaim bin Bashir radhiyallahu ta'ala. Imam Ahmad mengambil seluruh hadis Husaim bin Bashir sehingga habis. Sampai orang cakap, orang lepas ditanya, Husaim ada sebut apa tak? Tanya nama dia. Tak ada. Sampai tanya begitu. So dia tahu sebab dia telah menghabisi akan riwayat-riwayat Husaim bin Bashir radhiyallahu ta'ala. Kemudian semua kita maklum bahawasanya Imam Ahmad terus mengaji hadis sampailah bertemu dengan kibar ulama. Dia sempat dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah sampai dia sebut kepada dia, sampai Imam Ahmad sebut tentang diri dia. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan aku mengaji Imam Malik, tapi Allah Taala ganti dengan Sufyan bin Uyainah. Dan Sufyan bin Uyainah dengan Imam Malik sama martabat. Dia kata Allah Taala tak bagi sempat aku Imam Malik, tapi aku sempat dengan siapa? Sufyan bin Uyainah. Dan Imam Ahmad sempat mengaji dengan Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Walau bagaimanapun, adakah mulazamah Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i seperti anak murid yang lain? Contoh Imam Syafi'i ada anak murid Al-Buaiti, Al-Muzani. Jawapan tak sama. Imam Ahmad mulazamah dengan Imam Syafi'i sebelum daripada masuk Mesir, di Baghdad, di Mekah, start mula berjumpa. Sebab itu kata para ulama yang meriwayatkan mazhab qadim, qaul qadim Imam Syafi'i, ada 4 orang. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ada pun yang Al-Muzani, Al-Buaiti, semua ni riwayat apa? Qaul jadi dalam mazhab. Macam mana ada qaul jadi, qaul qadim? Macam mana ada qaul qadim, qaul jadi? Betul dengar? Qaul qadim, qaul jadi ni dalam mazhab Syafi'i. Ni kena ngaji lah istilah mazhab Syafi'i, insya-Allah. Insya-Allah kalau panjang umur, panjang masa di pondok, atau panjang masa di pondok lah. Dah. Ada mesti kita baca kitab istilah fiqh Syafi'i. Tapi bukan janji lah. Tak lu. Di kitab Mukhtasar Fawaid Makkiyah. Dia diceritakan tentang qaul qadim dan qaul jadi. Insya-Allah. Betul. Dan kemudian Imam Ahmad
seperti yang kita maklum, dia berlakulah fitnah mihnatul Quran, khalqul Quran, iaitulah fitnah tentang Quran tu makhluk. Tengok tak? Ini kitab Jawi ni. Dulu ingat nak baca kitab ni. Kitab ni kitab di kawan Bapa Mawi, tunjuk dah itu. Kitab ni dah ni dia cerita manakib imam yang 4. Ni kitab Jawi. Ni pun okey baca, tapi kitab Jawi lah. Ha tak? Kau nak beli paling baik domain pula. Ha tak? Kena bahasa petani. Ha tak? Kau lagi kah pula. Ha tak? Dalam ni disebut tentang manakib Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Di sini sebut dalam kisah 40. Tengok kat sini. Sini dia ceritakan tentang Imam Ahmad dengan secara panjang lebar. Bagaimana Imam Ahmad daripada sejak dia kecil sampai pada dia wafat. Tapi cerita dia pelik-pelik eh. Memang dia itu kau cerita ni. Tak tahu Allah alam. Tanya Musannif. Ha tak? Musannif dah meninggal dah, Bapa Mawi. Bukan Mawi ni. Ahmad Mawi. Bukan Mawi ni. Mawi lain. InsyaAllah. Dan Imam Ahmad ni pada ketika masuk fitnah khalqul Quran, fitnah apa? Quran tu makhluk. Dia berlaku pada zaman mula-mula, cerita dia masa zaman Harun Rashid. Harun Rashid ni dia seorang khalifah. Dan dia berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian dia meninggal. Kemudian pergi pada Al-Amin. Kemudian Al-Amin dibunuh. Naik pada Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ni fitnah dia Mu'tazilah. Fikrah dia Mu'tazilah. Ketika itu dia membuat fitnah khalqul Quran. Khalqul Quran maksudnya Quran makhluk. Dia paksa semua orang cakap tentang Quran tu makhluk. Semua orang wajib. Ketika itu yang tak mengaku kata Quran tu makhluk 4 orang. Dia, Imam Ahmad, Muhammad bin Nuh dan ada lagi 2 orang. Dan akhirnya 2 orang ni mengaku kalah. Quran tu makhluk. Tinggal dia apa? Muhammad bin Nuh dan juga Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu ajma'in. Maka dalam perjalanan tu orang duk bahan dia supaya apa? Supaya mengaku. Sebab apa mengaku? Sebab dia kata orang kias dengan masalah cerita Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengaku tak lain kali? Kan dia kena seksa dengan Abu Jahal. Dia mengaku tak kata dia murtad lain kali? Dia kutuk tak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kutuk pada akhirnya sebab orang terpaksa. Imam Ahmad kata tak sama. Kerana Ammar bin Yasir telah diuji. Dan kita baru digari. Maksudnya tak seksa lagi. Sebab masa zaman tu zaman Al-Ma'mun, dia bila tengok keadaan tu, Imam Ahmad doa tak mau jumpa Ma'mun. Tak mau jumpa Ma'mun. Bila digari tersebut, kemudian Ma'mun mati. Naik pula adik dia, Al-Mu'tasim. Naik Al-Mu'tasim dan dipesan oleh abang dia kena sungguh-sungguh untuk Quran makhluk. Akhirnya dipaksa habis-habisan. Quran tu makhluk. Memang tak bericak. Ketika tu Imam Ahmad dalam perjalanan, masa dia digari tu dalam perjalanan, dia tengah fikir apa yang akan jadi selepas ni pada dia. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui mai jumpa dia. Dia kata macam ni kat dia. Oi. Dia mari daripada jauh, dia nak jumpa Imam Ahmad, nak bagi tahu satu kalimah. Ya Ahmad, wahai ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, in mutta syahidan wa in ishta hamidan. Oi Imam Ahmad, nak cerita hang. Ni orang Arab Badui mari sihat ni. Masa tengah digari, masa tengah dibawa dalam sarkah dia untuk dibawa ke Baghdad. Kalau hang mati syahid. Kalau hang hidup dalam keadaan terpuji. Terpuji maksudnya apa? Kalau hang mati syahid. Tapi kalau hang masih hidup dan hang sabar, hang akan diangkat martabat hang di antara manusia. Memang sungguh. Lepas Imam Ahmad dibebaskan daripada penjara selama 28 bulan dalam penjara, memang martabat dia naik gila di antara orang. Orang tak nampak dah ulama-ulama ni, nampak dia seorang. Sampai ulama sebut nasarallahu al-Islam bi Abi Bakrin yaumal riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yaumal fitnah. Orang samakan dia dengan Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa? Ketika pada hari orang murtad, siapa yang sanggup seorang dia berdiri untuk lawan murtadnya orang Arab? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalaulah semua orang, kalau orang ni murtad belaka dan hampa tak mau nak perang murtad, ingat aku seorang akan berjuang. Kan dia gaduh dengan Sayyidina Umar pada awal tu. Sayyidina Umar kata jangan lagi perang orang yang tak mau bayar zakat. Kita perang hak murtad dulu. Dia kata tak, sama je. Yaumar riddah Abu Bakar.
Dan kalau kata untuk hari fitnah khalqul Quran yang sanggup bertahan hanyalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hatta sahabat-sahabat dia, Al-Imam apa nama dia? Selalu lupa nama dia. Bukan Sufyan bin Uyainah, ada seorang tu. Yahya. Imam Yahya apa? Tak ditumpang tu apa ni? Yahya bin Ma'in. Ni ulama besar ni. Yahya bin Ma'in pun mengaku kalah. Yahya bin Ma'in ni Imam Ahmad puji dia bahawasanya apa? Kalau iza qala Yahya bin Ma'in la a'lamu fa huwa laysa bihadis. Imam Ahmad puji dia kata Yahya bin Ma'in ni kalau kata aku tak biasa dengar hadis tu maksud dia bukan hadis. Faham maksud dia? Ilmu yang kawan dia ni Yahya bin Ma'in, kalau dia kata hadis ni aku tak bisa dengar, fa huwa laysa bihadis, bukan hadis. Apa dah? Yahya bin Ma'in menunjukkan bahawa ketinggian ilmu Yahya bin Ma'in. Tapi Yahya bin Ma'in juga tetap mengaku kalah. Maksud dia bahawa mengaku Quran tu makhluk. Kerana dia pun bertakwil bahawa hadis Ammar Bapa Yasir. Oh, mengaku memang ikut bukan bakso. Jangan dia paksa sebab dia pun main depan khalifah, dia pun kata tarik dengan apa? Dengan gari depan khalifah. Ha, Quran makhluk ke tak? Mula-mula Quran kama qala Amirul Mukminin. Cuba nak mengelak. Sampai raja kata apa? Tak mengaku aku bunuh. Bakso. Paksa. Jadi Quran makhluk. Bas. Maka dilepaskan para ulama. Tinggal semua ulama mengaku. Tinggal 4 orang. Ahmad, Muhammad bin Nuh dan 2 orang lagi. 2 orang tu pun lepas daripada digari mengaku. Tinggal 2 orang. Muhammad bin Nuh dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dalam perjalanan tu ada orang Arab Badui berjumpa depa. In ishta in mutta syahidan. Kalau mati syahid. Kalau hidup dan terpuji. Sebab selepas daripada dia keluar penjara memang betul. Orang tak pandang dah ulama lain. Pandang dia seorang. Pasal apa? Dia seorang je yang berani tegak. Yang lain tu orang tak pandang dah. Walaupun ilmu dia seperti Yahya bin Ma'in. Tak pandang tu bukan tak ngaji. Maksudnya apa? Orang nampak satu. Imam Ahmad kerana dia yang sanggup berhadapan dengan fitnah. InsyaAllah. Ada lagi seorang lagi pesan kat dia. Wahai Imam Ahmad, tak? Illam tamut satamutu ghadan. Dia bagi kaedah Imam Ahmad. Imam Ahmad tu tengah pening. Ni kena seksa ni kata ni. Dia kata, Imam Ahmad, kalau hang tak mati hari ni, hang mati besok. Kalau hang tak mati dalam penjara, hang keluar dia mati kok. Sama je. Sebab orang awam ni bagi nasihat dekat Tok Guru. Bukan biasa-biasa. Sampailah Imam Ahmad masuk dalam penjara, sampailah dipaksa. Kemudian Imam Ahmad ni dalam masalah penjara tu dia takut. Itu benar. Dia kata aku tak takut di penjara berapa lama pun tak ada masalah. Dan aku tak takut akan dibunuh, tak kisah pun. Cuma aku takut aku ni kalau disebat. Sebab dia sebat dengan cemeti. Aku takut kalau aku sebat dengan cemeti, tak? Aku takut aku mengaku kalah. Mengaku kalah apa? Quran makhluk. Takut itu ke? Kalau aku nak lebat, sebat, takut mengaku. Maka ada seorang pencuri besar dalam penjara. Dia kaki curi. Dia ni kaki perompak. Dia kata kat Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya rasa sakit itu pada 17 yang pertama. 17 yang pertama. Dan sebahagian buku kata 2 pukulan. Saya tengok dalam buku lain 17. Rasa sakit tu 17 pertama. Lepas tu tak rasa apa dah. Dia tak rasa apa dah. Dia habaq. Kemudian dia habaq apa? Dia kata, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya aku ni telah mencuri dengan pelbagai curi-curi. Curi merata, faham tak? Curi sana, rompak sini. Dan aku ni ditulis dalam Dewan Amirul Mukminin dengan 1000 sebatan. Banyak sebatan dia, nak kena. Pang. Dia kata aku relax dah. Dia kata ana asbiru fi sabilis syaitan. Aku sabar untuk tujuan untuk setan. Fasbir anta ala sabilir rahman. Hang pula kena sabar apa? Demi Allah Taala. Oh, bagi nasihat pula. Tekan curi dia kata, aku sabar pada jalan setan. Kalau begitu hang kena sabar pada jalan Ar-Rahman. Ahmad sungguh bersabar. Sampai dia keluar penjara, 28 bulan dalam penjara. Akhir dia tanya balik. Lepas lama dia mengajak, dia tanya, mana pencuri tu? Faham tak? Tak jumpa tak, mana pencuri tersebut. Cari-cari jumpa dia dah mati. Lepas keluar penjara dia dah mati. Imam Ahmad tak perasan. Maka ketika itu Imam Ahmad mimpi bahawasanya pencuri itu dah akan relax. Faham tak? Dalam keadaan yang dinikmat, Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia. Dia kata, macam mana kami dapat nikmat ni? Dia kata, sebab berkat aku nasihat hang. Faham tak? Sebab berkat aku nasihat hang. Hang dengar cakap aku. Faham tak? Allah Ta'ala bagi apa? Qabul.
Tak? Kena nasihat ulama kurang aku berat lagi. Tak nasihat ulama. InsyaAllah. Ala kulli hal, Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu duduk dalam penjara selama 28 bulan. Lama. Sebab disiksa. Jadi Ahmad tak mati. Dalam penjara disiksa tapi tak mati. Yang mati dari penjara dalam siksa Imam Buaiti. Hak tu siksa sampai mati. Sedangkan dia hidup selepas Imam Syafi'i, dia khalifah Imam Syafi'i selama 6 bulan. Lepas tu dia dipukul sampai mati. Sebab apa? Tak mengaku Quran tu. Imam Ahmad separuh mati. Ada kisah bahawasanya Imam Ahmad ni bila keluar dari penjara, faham tak? Mengatakan bahawasanya dia lah kali dia nak berhenti tumpang tidur di hati masjid. Tak larat sampai rumah. Akhirnya dia pun nak tidur di masjid tu, orang halau, "Oi, keluar lagi tukar mencuri." Faham tak? Dia tak kenal Imam Ahmad dulu, ada Facebook, nak kenal muka. Tubik. Faham tak? Pasal apa? Saya takut hang mencuri. Imam Ahmad pun menjerit. Dia kata, siapa yang boleh saya nak minta tolong apa? Minta tolong supaya saya nak bermalam di rumah dia. Kenapa lah? Kat gigi masjid ada seorang lelaki tu, dia kata, tak bos saya tolong. Tak payah tidur masjid, tidur rumah saya. Bawa Imam Ahmad sampai balik rumah. Imam Ahmad tak payah tidur. Pasal apa? Tengok dia ni kerja duk apa? Duk uli roti. Uli tepung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gila dia kerja dia tu zikrullah. Tak berhenti. Tak berhenti di mulut dia. Uli tepung. Buat roti, uli tepung, buat kari apa semua, sebut nama Allah Ta'ala. Imam Ahmad tengok dah. Dia kata, hang ni dapat apa dia buat benda ni? Tak berhenti dia kata. Dia kata, hang nak tahu tak hang nak tahu tak wahai lelaki? Dia tak kenal Imam Ahmad. Dia kata, berkat daripada aku sebut zikir Allah Ta'ala pagi petang malam tak tinggal, melainkan maksud tanda dia kata, doa aku semua mustajab. Melainkan satu, doa dia semua mustajab. Hang nak apa? Faham? Sebab apa? Banyaknya basah lidah dia menyebut nama Allah Ta'ala. Melainkan satu, dia kata, Imam Ahmad kata, doa satu ni kata Tuhan tak makbul. Imam kata, doa apa? Dia kata, doa aku nak jumpa Imam Ahmad ni, Ahmad bin Hanbal, orang yang berjaya apa? Sabat dalam penjara. Dia kata, abshir ya akhi. Dia kata apa? Hendak berkhabar gembira lah, sungguhnya doa kamu semua telah dimakbul. Kita dah tak makbul. Faham tak? Tuhan makbul doa dia sebab apa? Untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala. Dia tukar apa? Tukar roti. Dan Imam Ahmad pada ketika wafat dia tu, penuh orang untuk sembahyangkan jenazah Imam Ahmad. Kalau tengok dalam kitab ni, pelik. Dia kata sini wafat dia apa? Tengok sini dia kata, bersembahyang mereka itu atas mayatnya, dan dijangka dan diangka orang yang hadir sembahyang mayatnya itu dengan 800,000 laki-laki. Bukan 8,000, 800,000. Dijangkakan 800,000. Dan 600,000 perempuan. Dan bilangan yang demikian itu ialah lain daripada orang yang dikelilingi negeri, dan lain daripada orang yang duduk dalam perahu-perahu dan di atas sutu-sutu rumah. Penuh sampai mayang apa? Atas apa? Atas sutu. Dia faham tak? Pasal apa? Nak daripada rahmat yang turun ketika mana dijenazahkan alim tersebut. InsyaAllah lebih juta. Dan untuk nisbah Imam Ahmad punya kekuatan hadis, kata para ulama, Imam Ahmad menghafal kana yahfazu alf hadis. Maksudnya apa? 1000 sejuta. Imam Ahmad punya hafalan hadis. Berapa dia hafal? Sejuta. Dan dia pernah mengajak anak dia. Anak dia namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia mengajak anak dia. Dia bagi anak dia menghafal sebanyak 100,000 hadis. Hafal tiap-tiap hari, sikit-sikit, sampai lebih kurang dalam 10 ke 20 tahun cukup sebanyak 100,000 hadis yang anak dia hafal. Habis tu dia cakap bawa kat anak dia, ya waladi, sesungguhnya hadis yang kamu hafal semua tu semuanya hadis palsu. Bila sakit lah kena prank tu. Anak dia ngaji dengan dia 100,000 hadis hafal. Anak dia kata apa? Dia abang kat anak dia, last sekali, semua hadis yang hafal tu semua palsu. Maksudnya apa? Kita berat tu, kita dengar tu, menangis tu tak? Hafal hadis palsu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, jikalau kamu mendengar selain daripada 100,000 ni, maksudnya hadis tu bukan palsu.
Selain daripada 100,000 yang aku beritahu kat hang, itu bukan palsu. Maksudnya apa? Maksudnya 100,000 tu Imam Ahmad telah mengkaji segala bukan takat hadis yang sahih, bahkan hadis yang palsu. Selain daripada 100,000 ni, semua ni bukan hadis palsu. Selain daripada 100,000. Ini maksudnya bahawa ketinggian hafalan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Hak yang mana Imam Syafi'i pun mengaku ketinggian ilmu Imam Ahmad. Imam Syafi'i sih mengaku. InsyaAllah. Baca ni dah lah yang apa? Nampak? Imam Ahmad mengaji dengan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i ambil tabaruk dengan Imam Ahmad. Tabaruk dia disebut dalam kitab Allahumma salli kitab apa? Fawaidul Jaridatul Bahiyah, Syekh Jassus alaihi rahmatullah, menyebutkan bahawasanya Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah hantar surat kepada Imam Ahmad. Hantar surat kepada Imam Ahmad melalui anak murid dia nama Ar-Rabi'. Mengatakan Ar-Rabi' tu bawa surat, Imam Ahmad baca. Imam Syafi'i kata, telah bermimpi aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyatakan, kirim salam kepada kamu wahai Ahmad, dan sesungguhnya wahai Ahmad bin Hanbal, kamu akan diuji. Uji wa fitnah khalqul Quran. Kehendak sabarlah oleh kamu. Imam Ahmad dengar tu seronok. Pasal apa? Kerana Nabi SAW kirim salam. Maka Imam Ahmad buka baju, diberikan kepada apa? Ar-Rabi'. Ar-Rabi' tu tukar utusan Imam Syafi'i. Balik ni hadiah. Bagi atas baju tu, bawa balik. Ar-Rabi' pun ambil baju tu bagi Imam Syafi'i. Macam tak berhati lah, faham tak? Kita dapat ni, bagi kita lah, faham tak? Imam Syafi'i kata, tak, nanti aku bagi kat hang, faham tak? Jangan risau. Imam Syafi'i ambil baju tersebut, boleh letak dalam air. Letak, tu angkat. Air tu dibuat apa? Dibuat minum bagi orang sakit dan disembuhkan oleh Allah SWT. Tabarruk. Bukan dengan Nabi SAW saja. Tabarruk umum. Bahkan dengan orang soleh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal membasuh baju Imam Syafi'i. Tabarrukan bih. Dia pakai basuh baju siapa pula ni? Faham tak? Sebaju mat lah, faham tak? Sebaju mat. Sebaju itu limpak, faham tak? Dia basuh baju Imam Syafi'i radhiyallahu. InsyaAllah mat. Dia 8 bulan dalam penjara kan? Ha? Macam mana dia bebas dia 8 bulan lah? 28. Macam mana dia bebaskan? Dibebaskan pada zaman Allah SWT, zaman apa? Zaman Al-Wathiq Billah. Habis dah. Dia masa tu Mu'tasim. Lepas Mu'tasim tu saya ingat sampai dia seorang lagi. Kemudian last sekali seorang tu dia kata dia mengaku kalah. Sebab kalau tengok balik hujah-hujah Mu'tazilah semua dipatahkan oleh Ahlussunnati wal Jamaah. Yang teruk tu Mu'tasim. Mu'tasim tu ada jumpa seorang ulama ni, contoh ada baru ni, Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Dia kata Quran makhluk. Oh, bukan makhluk. Dia pun panah, potong pala. Lepas tu pala tu diikat di mana? Di Baghdad. Nah, dia buat salib. Pala tu diikat di Baghdad. Inilah orang-orang yang melawan Quran tu makhluk. Ni tempat dia. Faham tak? Polis jaga. Polis jaga apa? Waktu malam. Takut bawa pengikut-pengikut main ambil pala. Faham tak? Jaga. Polis tu tengok-tengok apa dia? Pala tu pusing menghadap kiblat. Lu baca apa surah Yasin. Yasin, Quran Al-Hakim. Polis tu takut terus hebat kat khalifah. Faham? Jadi perkara-perkara ni menyebabkan menunjuk kepada ahli sunnah wal jamaah tu yang benar. Maka ada sebahagian raja yang tarik balik. Tarik balik apa dia? Akan paksaan-paksaan mereka tentang Al-Quran tu makhluk. Tak ingat siapa dia khalifah yang tarik balik tu. Tapi khalifah tu dalam kitab Tarikhul Khulafa menyatakan khalifah tersebut telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana menyelamatkan Ahlus Sunnati wal Jamaah. InsyaAllah. Kalau dia bulan ada cerita apa? Cerita setiap hari. So dia kata, tu kata yang tukang curi tu relax. Tak? Pasal dia pesan dah 17 awal ya. Lepas tu rasa tak rasa apa. Tengok, memang tak rasa apa. Imam Ahmad pada awal tu kata fakir, tahan. Lepas 17 tu tak rasa apa dah. InsyaAllah. Kalau aku boleh sabar jalan setan, hang kena sabar pada jalan Allah. Dia belum mengajar. InsyaAllah. Kita nak serta tangan mah. Tangan mah tu ada juga. Masa ketika awal-awal Imam Ahmad disebab. Yang itu dalam kitab Sirajul Huda ada. Durus Tamim. Dalam kitab ni pun ada. Kitab Hidayatul Muta'allim. Disebutkan macam mana Imam Ahmad pada mula-mula akan sebab tu sampai londeh seluar. Seluar tu terlondeh. Ketika tu Imam Ahmad angkat tengah doa. Ya Allah. Ketika tu tangan mah keluar. Tangan mah keluar, angkat balik seluar Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu arda. Angkat balik seluar Imam Ahmad, tangan mah. Ada yang buku, sebahagian buku catatan mengatakan bukan tangan mah, tapi seluar tu naik sendiri. Tutup balik supaya tak nampak aurat Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Ketika tu orang tengok tu dia karamah depan mata je oi.
Orang semua nak pergi nak serbu dah khalifah. Khalifah ambil Imam Ahmad, berusuk dalam jil. Tu awal-awal nak disebutnya Imam Ahmad radhiyallahu taala. InsyaAllah berkenaan dengan musnad Imam Ahmad, musnad Imam Ahmad ialah seluas-luas kitab hadis yang dikarang. Kalau letak daripada hujung tu, sampai boleh sampai hujung ni. Kata Imam Ibnul Jauzi, Imam Ahmad ambil masa selama 22 tahun. Katanya Imam Ahmad mengarang ni antara penjara dan penjara. Maksudnya apa? Sebelum masuk penjara dah buat, lepas penjara pun dia buat lagi, sambung lagi. Selama 22 tahun. Sebelum penjara, kemudian stop, masuk penjara, kemudian selepas penjara pun sambung lagi. Musnad Imam Ahmad, dia panggil min a'zami ma ulifa fi al-hadis. Sebesar-besar kitab hadis Imam Musnad Imam Ahmad. Sebesar-besar kitab hadis dia, maksudnya paling luas, paling banyak, paling detail dia Imam Ahmad, sehingga mendakwa sebahagian ulama, iaitu Syekh Ahmad Syakir alaihi rahmatullah, mengatakan semua hadis ada dalam Musnad Ahmad. Sehingga sebahagian ulama mendakwa Syekh Ahmad Syakir alaihi rahmatullah kata semua hadis dalam Musnad Ahmad. Sebab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia sebut pada anak dia Abdullah, dia kata, ya Abdullah, hada sayakun imaman linnas. Kitab Musnad Ahmad ni akan jadi apa? Panduan bagi manusia. Kalau kamu ada muskil apa, kena rujuk pada Musnad Ahmad. Sebab terlalu detail, sebab banyak sangat. Hadis dia apa? Paling banyak semua. Hadis dia semua keseluruhan dia. Cuba tengok tu. Tu dia hadis yang Musnad Ahmad. Tengok ah. Tu. Hasbat taqdirat, berlaku khilaf pula. Kalau ikut takdir para ulama hadis, sampai semua hadis tu adalah 40,000 hadis. Semua Musnad Ahmad ada apa? Hadis dalam tu apa? 40,000. Tu banyak ah. Yang telah dihimpunkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Dia apa itu tu apa lagi? Dia ambil sebab dia pilih pula lepas tu. Dia pilih pula, dia ambil berapa? 40,000 hadis diletak dalam Musnad Imam Ahmad radhiyallahu taala mengikut nama sahabat. Hak ni yang paling detail. Berapa dia sebut? 28,000. Tak kau sini ikut, dia kata sebab tu ada khilaf ah. Di sini dia kata berapa 40. Yang dipilih daripada lebih 750,000 hadis. 750,000 hadis. Banyak. Banyak. Macam mana dia hafal? 40,000, 44,000. Kalau ikut daripada yang ni 40,000 hadis yang dimuatkan dalam kitab Musnad Ahmad. Yang paling banyak ah. Yang paling luas sekali dalam ilmu hadis kalau Musnad Ahmad. Sebab apa? Sebab Imam Ahmad kata kalau berlaku muskil apa, rujuk pada Imam Musnad Ahmad. Kalau tak ada dalam Musnad Ahmad, itu bukan hujah. Sampai Imam Ahmad sebut kalau tidak ada dalam Musnad Ahmad, hadis tu bukan hujah. Oh, mak, Ahmad tu berapa jilid? Jilid panjang. Tengok 40,000 dah. awak boleh buat. Sebab kitab tu disimpan. Dalam semua dah ada ni. Musnad Ahmad ada. Ada semua. Dah semua dah 40,000. Sebab awal-awal cetakan Musnad Ahmad ialah tahqiq Syekh Ahmad Syakir. Ulama Azhar dia yang tahqiq. Apa? Nak hafal? Dia orang hafal Arba'in pun mujuk orang kata. Tahu. Nak hafal Musnad Ahmad. Jadi muhaddis tu Apa itu hadis? Tapi ada orang tanya Imam Ahmad. Tanya Imam Ahmad, kalau orang tu hafal sejuta hadis, boleh tak dia beri fatwa? Imam kata tak boleh. Sebab apa? Sebab fatwa bukan takat hafal hadis. Dipaham akan maksud hadis. Fiqh. InsyaAllah Imam Syafi'i pula. Itu perlu ada kuatan Imam Syafi'i. InsyaAllah. Dan adakah dalam Musnad ni ada hadis dhaif? Jawapannya, dalam kitab Musnad ni dia tak syarat pun nak letak hadis sahih. Mari letakkan sahih, hasan dan juga dhaif. Cuma soalan dia ada hadis palsu, hadis maudhu'. Yang ni ada Al-Imam Al-Iraqi, dia kata menyebutkan dalam ni ada hadis palsu, hadis maudhu'. Tapi Al-Imam Ibn Hajar rak balik, dia kata dalam ni tak ada hadis palsu. Dalam kitab dia apa boleh baca? Al-Qaul Al-Musaddad fi Dhabbi an Musnad Ahmad. Hak ni kitab yang paling detail, rak balik segala ulama yang tuhmah dalam Musnad Imam Ahmad ni ada hadis palsu.
Sebab tak ada dalam Musnad Ahmad ni hadis palsu. Dia boleh imma sahih, imma hasan, imma dhaif. Yang palsu tu sebab anak dia tambah. Dia ada dua, Imam Ahmad yang paling masyhur dia ada dua orang anak. Pertama dia nama dia Saleh, yang kedua Abdullah. Saleh ni, faham tak? Saleh ni anak Imam Ahmad, tapi bila dia start kahwin, dia panggil mazbuh lah. Mazbuh bin Al-Fakhizain, matilah, faham tak? Nikah-menikah, kalut dengan bini, akhirnya tinggal Imam Ahmad. Tak sempat mengaji. Yang sempat betul-betul Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Hak ni yang betul-betul mengaji Imam Ahmad. Jadi dia buat penambahan atas Musnad Ahmad. Dalam penambahan tu ada yang maudhu'. InsyaAllah. Boleh Mat? Bagi dengar-dengar dulu. Faham tak? Pening dah? Boleh tak? Sini? Ngantuk dah. Kelas pertama ni. Faham tak? Oh, kalau main telefon. Ya apa? Mungkin satu ke dua. Ketiga. Saya nak baca malam ni tu kan tak? Esok. Untuk baca hadis ni. Kita ikut majmuk. Baru 12.30 ya. Ni hari ni sebab tu kata mukadimah. Mukadimah, jadi cerita dulu sikit-sikit menarik bagi dengar tu. Wan, macam mana Wan? Nak berhenti tu ke? Baca lagi lah. Baca lagi. Dah kita tanya Wan dulu. Dah dapat kita rajin. Nabil dah mendengar orang dah. Tak letak habis letih ke Nabil? Tak habis letih ke? Driver. Driver. Nabil, nak sambung ke nak stop dulu? Last tulis pun, last yang kalimah yang tulis. Oh, setelah tak tu jauh. InsyaAllah esok kita uraian tentang hadis. Anak dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ni dia ada muskil. Sebab tu kalau abang tengok Muhid, Abang Muhid kita, Abang Muhid Syria tu, dia baca kitab yang Ra' Abu Hanifah yang kata zindik lah, fasik lah, tak bermain hadis. Sebenarnya dia bermain kitab apa? Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tapi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ni ada kritikan ulama. Memang dia anak Imam Ahmad, tapi adakah dia macam Imam Ahmad? Itu ulama bahas. Cuma dalam penambahan itu ada yang maudhu'. Nama anak dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Faham tak? Orang tak kira dah. Faham bidang ilmu anak tu kira apa tu? Faham tak? Buat salah memang kata berat. Kata lagi berat lagi dah. Faham tak? Inilah sikap kalau tidak mengambil ilmu daripada ayah. Berat lagi pun bagi. InsyaAllah kan? Nama anak ni Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Seorang lagi Soleh. Tapi Soleh dia tak banyak ambil. Sebab apa? Sebab dia kahwin. Bila dia kahwin tu dia sibuk dengan bini dia. tapi alim kat. Soleh tu alim. Nama di modok tu Abdullah ni. Bukan tambah di maudhu', dia tambah riwayat. Cuma ada sebagai tambahan tu ada di maudhu'. Abdullah. Termasuk. InsyaAllah Mat. Tu kena peringat lah. Peringat tu cerita apa? Imam Sya'rani. Imam Sya'rani dia mengaji dengan kibar ulama. Imam Sya'rani mengaji dengan Khatib Syarbini. Kemudian dia mengaji dengan ramai ulama. Dia mengaji dengan Imam Ramli yang ayah, Walidur Ramli. Imam Ramli yang kita duk makruf, Imam Ramli yang lawan Ibn Hajar tu dia. Ramli anak ke ayah? Itu anak. Yang ayah dia panggil Walidur Ramli. Syamsun ke ni tak ingat. Yang ayah dia tu yang mengaji dengan ayah Imam Ramli. Ayah adalah ayah Walidur Ramli, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kemudian dia ada anak Imam Ramli. Kata Imam Sya'rani, dia kata sesungguhnya anak dia tu jadi alim tu, Ramli tu, yang anak Sya'rani, dia pernah duduk dengan Imam Ar-Ramli, ayah dia tu, dan anak dia tu dia belah Walidur Ramli. Dan dia kata aku sejak dia kecil tak pernah nampak aib langsung ada pada Imam Ramli. Soleh sungguh. Sejak pada aku angkut daripada bau aku, masa budak lagi. Dan dia ni tak macam budak-budak lain, tak main dengan budak-budak lain, tak ada minggir, faham tak? Tak ni lain. Dia kata memang mengaji macam ayah dia. Dan bahkan kelebihan Imam bila mana wafatnya ayah, iaitu siapa dia? Al-Imam Ar-Ramli, Walidur Ramli. Dia kata yang ganti tempat ayah dia adalah Imam Ramli anak. Dan yang mengaji dengan Ramli anak tu ialah semua anak-anak murid yang mengaji dengan ayah dia. Yang
Hajar tu anak aja. Anak. Yang Ibn Hajar tu Yang lawan dengan Ibn Hajar tu adalah anak. Anak. Itu Walid. Dia kata apa? Yang mengaji dengan anak dia tu ialah anak murid, bekas anak murid ayah dia. Abdullah Syarani kata apa? Aku sempat dengan dia sampai dia duduk jadi alim ni. Aku sempat letak dia atas bahu aku. Faham tak, Mat? Maksudnya apa kita apa? Andai kata tidak alim, orang tak akan cerita. Habis-habis itu cerita itu lama-lama mati. Tidak ada nilai menjadi anak kepada Tok Guru jika tidak membawa warisan Tok Guru. InsyaAllah, Mat. Kalau kita habis itu, tak? Kemah gitu. Kita bakal kemah tak? Kok mu, tak? Bukan kemah tak? Orang tak layan dah, tak? Lepas tu kata, Basir sebut apa? Dalam pondok tak? Luar pondok, tak? Buat gitu orang boh, tak? Bagi jet, tak? Tak kira dah. Dia kekalnya izzah seorang ayah yang sebagai seorang Tok Guru bila anak dia Tok Guru. Kalau anak dia bukan Tok Guru, maka jadi subah, bukan izzah. Subah dia apa? Sumpahan. Tu dia Tok Guru, dia kata kat anak orang, anak dia pun haram jadah. Ada dah dengar tu. Berat lagi dah. InsyaAllah. Jadi jangan jadi subah. Jadi apa? Izzah. Bukan dulu izzah, faham tak? Jadi izzah, insyaAllah. Jadi nanti kalau mat nanti jadi alim, InsyaAllah boleh pakai dakwah. Dulu anak duk angkat dia kata baru nak. Kenal dia kecil. Dia minggir sekali dengan aku. Tu macam asap dengki tu. Ada je asap dengki. InsyaAllah. Ada orang kata nak mengaji ramai. Dia kuat minggir dulu kata. InsyaAllah. Jangan jadi apa? Subah mat. Jadi apa? Izzah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.